Dia air ada pergi TV ada tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat datang ke kursus ibadah umrah anjuran daripada Tabung Haji Travel. Kursus ini untuk maklumat semua adalah percuma, tidak dikenakan bayaran, dan kita buka kepada semua sekali. Maksudnya daripada kalau kata nak bawa keluarga ataupun kawan-kawan, digalakkan. Dan juga kalau yang mana travel pergi dengan travel agent lain pun boleh juga buat dengan kita lah. Boleh datang untuk kursus. Sebelah sini boleh nampak ke? Kalau tak boleh nampak, boleh ke belakang, ada ruang lagi. Okay. Sebelum saya mulakan, ada beberapa maklumat. Okay, yang pertama, di belakang ni kita ada bekerjasama dengan koperasi lembaga tabung haji, ada menyediakan suntikan umrah, tetapi harganya adalah RM140. Okay, yang tu tahan selama 5 tahun sebab dos yang murah sikit tu dah habis. So yang ada 140. So semua jemaah kalau kata nak injek, lepas ni boleh berdaftar dalam 9.30 insyaAllah waktu ada sampai. Okay, dan terus boleh injek nantilah. Okay, yang kedua, yang ni inisiatif daripada pihak Cawang Tabung Haji Travel Cawang Kuala Lumpur sendiri. Kita ada menjual macam mask, topeng muka, tetapi yang ini diletakkan dalam lubang hidung saja. So dalam ihram untuk jemaah wanita utamanya boleh pakai. Dan saya galakkan untuk beli. Sebabnya memang sekarang ni telah dia kerajaan Arab Saudi tengah besarkan masjid, perkanganan masjid. Nanti saya akan tunjuk gambarnya. Memang benda ni diperlukan lah. Kita harga ni adalah RM19 untuk satu set. Dalam tu ada 2 pasang. So satu set tu dah cukup lah untuk sepanjang musim, masya-Allah. Okay, yang ketiga, yang ni dia Abu Nama Enterprise. Dia biasanya dia berniaga dekat ruang lega office kita kat belakang ni. Tapi yang tu untuk hari Isnin hingga Khamis saja. Dan untuk hari ini dia buka dekat tingkat 6. Siapa dekat kawasan parking dekat tingkat 6. So kalau nak beli barang-barang umrah, okay, boleh ke tempat ni lah. Hari ini dia buka tingkat 6. Manakala untuk Isnin hingga Khamis dia buka dekat lantai 1 ruang lega ni. Dan dia juga ada di komplek Geni. Yang ni dia buka setiap hari daripada pukul 10 pagi ke pukul 6 petang. Okay, saya akan mulakan. Okay, insyaAllah sesi ni kita akan ada 2 sesi. Kursus ini kita ada 2 sesi. Satu taklimat pengurusan, okay, ataupun perjalanan umrah. Satu lagi kursus ibadah umrah, insyaAllah. Yang itu kita akan mulakan dalam pukul 10 pagi. Ustaz Haji Ali akan daripada Batin akan menerangkan ataupun memberi kursus tersebut. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Haji Muhammad Nasrul bin Naim. Mula bertugas dengan Tabung Haji Travel pada 2008. Okay, maksudnya lebih kurang hampir 7 tahun berkhidmat dekat sini, dan alhamdulillah berpengalaman dari segi haji dan umrah. Okay, dan
sini. Kalau nak jumpa saya nanti boleh ke dekat kaunter JITF ni lah. Okey, pengenalan. Yang pertama adalah anak kita adalah Tamu Haji Travel ditubuhkan pada 1972. Okey, kita adalah milik penuh Lembaga Tamu Haji Malaysia dan kita mempunyai 7 cawangan di seluruh negara. Okey, kita ada 120 atau lebih iaitu kaunter-kaunter tamu haji di seluruh Malaysia merangkap kita punya ejen. Okey. Untuk cawangan travel sendiri kita ada di Kuala Lumpur ni, kita ada Lembah Kelang maksud saya. Kita ada 4. Satunya dekat sini dan kita punya ibu pejabat di TS Airborne. Okey, di situ pun ada juga kaunternya. Dan kita ada di Shah Alam dan juga Putrajaya. Kita ada di Kelantan, Pulau Pinang, Johor dan Sabah dan Sarawak kita juga ada semua. Okay. Dan aktiviti perniagaan kita adalah pakej haji, umrah, pelancongan muslim, tiket penerbangan dan juga penerbangan charter haji. Okay. Dan kita alhamdulillah setakat ni dah lebih 40 tahun dalam urus niaga ni. Dan misi kita adalah menjadi pelancongan Islam di rantau inilah. Okey, yang ni yang saya cakap tadi, kita ada haji, kita ada umrah, pelancongan. So kalau siapa-siapa yang tak tahu, tiap haji travel sebenarnya memang ada buat pelancongan muslim. Contoh ke Vietnam, ke Hong Kong, Australia, semuanya ada. So kalau katakanlah berminat, memang boleh ambil dengan kita lah. Tahun 2015 kita dah mula insyaAllah. Okay, saya teruskan kepada pakej umrah kita. Okay, kita ada beberapa pakej. Okay, yang paling ekonomi adalah pakej akik yang kemudian diikuti dengan topes dan nilam ataupun nilam. Pakej Zafrul adalah yang premium pakej dan yang paling eksklusif adalah pakej Almas. Kedua-dua pakej ni Almas dan Zafrul kita panggil lebih kepada customized package. Maksudnya yang mana VIP dia nak masa yang pendek ataupun nak hotel yang berlainan daripada jemaah yang lain, tak nak ikut grup, dia akan ambil Almas dan Zafrul lah, insyaAllah. Okay, ini adalah tanggungjawab kita. Kebiasaannya yang mana pergi grup, penerbangan adalah kelas ekonomi. Okay, penginapan insyaAllah kita pakai hotel, kita tak pakai apartment. Okay, sajian makan secara buffet dan semua urusan ziarah pun semua kita menggunakan bas ataupun coaster, kecuali pakej Almas dan juga Zamrud. Yang tu dia boleh pilih sama ada nak naik macam GMC ataupun SUV. Yang tu lain sikit. Okay. Dan kita ada ziarah di Madinah, kita ada 2 kali sebenarnya, satu ziarah dalam dan satu ziarah luar. Di Mekah kita ada 2 kali ziarah dan juga tempat mikat kita nanti. InsyaAllah nanti saya akan terangkan. Dan kita juga ada sediakan mutawif ataupun pembimbing. Kalau katakanlah grup ni, grup yang jemaah pergi adalah di kalangan guru agama, maka kebiasaannya sesampainya di Arab Saudi nanti kita tak sediakan mutawif. Sebab guru agama akan merangkumi semua. Tapi kalau katakanlah dekat sini adalah pengiring ataupun staf biasa saja yang tak tahu sangat hukum hakamnya dan juga tak bergelar ustaz, dekat sana kita akan sediakan mutawif untuk membimbing semua. Okey. Ini adalah penginapan Okey, kalau pakej akid untuk penginapan di Mekah kita menggunakan Syuhada ataupun Kenzi. Syuhada ataupun Kenzi, pakej Topaz, Swiss, Rotana, Swiss Hotel ataupun Rotana Hotel ataupun yang setara. Okey, di Madinah kedua-dua pakej ni akan menginap di Anwar Madinah Olympic. Kedua-dua pakej ni sajian buffetnya, minta maaf saya cakap, ala Indonesia. Buat jemaah orang Malaysia, tukang masak Malaysia tak nak bertugas kat sana, hanya musim haji saja. So kita ramainya Indonesia, so ala Indonesia. Katakanlah nak bawa makanan daripada sini macam serunding apa, boleh bawa, digalakkan lah. Okey. Dan untuk di Mekah, bagi pakej Zamrud dan Almas, untuk Zamrud adalah Hajar Muwafiq ataupun Fairmont Hotel ataupun Hilton pun boleh juga. Boleh pilih mana-mana.
Okey, bagi pergi Almas dia akan pakai hotel Intercontinental, iaitu hotel Dar Tauhid. Okey. Manakala di Madinah dia akan menggunakan hotel Oberoi. Hotel Oberoi, dan kedua-dua package ni akan sajiannya adalah international buffet tetapi ala Arabic. Maksudnya dia akan ada nasi mandi apa semualah. Okey, untuk makluman juga saya bagi tahulah Hotel Oberoi sehingga bulan 3 saja. Kalau siapa yang berminat dan duduk Hotel Oberoi ataupun tak memilih lagi package dengan Taboy Travel, dia untuk Oberoi hanya boleh menginap sampai bulan 3 sahaja. Bulan 4 saya difahamkan dan kita dah dapat notis dia akan roboh. Dia akan robohkan hotel ni untuk pembesaran masjid. Begitu juga Anwar Madinah Movenpick, tetapi yang ni selepas musim haji 2015 insya-Allah. Baru lagi. Dia akan besarkan untuk Madinah pula sekarang. Okey, ini adalah Hotel Syuhada, penginapan package akid di Mekah. Jaraknya 600 meter daripada perkarangan masjid, tetapi jalannya landai saja, tak berbukit sangat. Okay, ini adalah KZ, Hotel KZ bagi package akid juga. Dia 300 meter daripada perkarangan masjid. Dia lagi dekat, tetapi dia berbukit. Kita jarang pakai hotel ni sebenarnya untuk package akid. Kita lebih kepada Hotel Syuhada sebenarnya. Okey, ini adalah penginapan di package Topaz di Mekah. Kita menggunakan Swiss ataupun Rotana Hotel. Swiss Hotel adalah yang ni dan Rotana Hotel yang depan ni. Okey, jaraknya 50 meter saja daripada perkarangan masjid. Okey, dan Zamrud adalah hotel yang di belakang ni. Walaupun jarak dia sama dengan package Nilam, tetapi Swiss Hotel ataupun spek hotel di berlainan. Dia lagi mewah. Dan jaraknya adalah sama saja 50 meter. Manakala Fairmont Hotel adalah hotel yang jam ni. Okey, yang ni adalah Fairmont Hotel. Ini adalah package Almas, iaitu Hotel Intercon dan Dar Tauhid, jaraknya 20 meter sahaja. Ini adalah petanya. KZ dekat belakang ni, Dar Tauhid, yang putih ni adalah dataran dataran Masjidil Haram. Yang ni adalah dah masjid dah ni. So Hotel Dar Tauhid dekat sini. Yang untuk paket Topaz, Nilam dan juga Zamrud semua dalam kawasan ni. Manakala untuk akid yang ni Syuhada, so dia akan berjalan terus ke sini. Ini adalah jalan besar, tak ada masalah. Terus ke sini. Manakala KNC dia akan jalan di belakang ni. Macam ni. Okey. Tetapi dia agak berbukit sikit lah. Manakala untuk penginapan di Madinah, package akid dan Topaz adalah Anwar Madinah Movenpick. Sorry, jaraknya lebih kurang 50 meter saja. Okey. Zamrud dan Almas Hotel Oberoi pun 50 meter juga sebenarnya. Okey, ni adalah Hotel Oberoi. Sekarang ni di kawasan tepi ni semua dah roboh. Kalau yang dia biasa dah pergi Green Palace kita panggil pun dah roboh dah sekarang. Dia bulan lepas dia robohkan. Okey, ini adalah peta untuk penginapan di Mekah, di Madinah. Hotel Oberoi sebelah kanan masjid, Hotel Oberoi di sebelah kiri masjid, Hotel Anwar Madinah Movenpick di sebelah kanan masjid. Maksudnya di kawasan ni dia dah roboh dah di kawasan ni. Yang hotel kat sini semua dah tak ada lah. Selepas ni dia akan ambil bulan 4 dan ke atas sampai ke sini. Okey. Kemudahan lain macam khusus ni, macam saya cakap tadi, adalah percuma. Dan kita akan bagi pack pakaian, telekong untuk wanita, mini telekong maksud saya, tak termasuk kain telekong sahaja. Okey, kain ihram untuk lelaki, yang ni tanpa tali pinggang. So tali pinggang kena beli sendiri. Beg galas beroda, muatan dia 5 kilo yang ni. Beg selendang yang kecil ni, buku panduan umrah yang warna merah. Okay, dan juga air zam-zam untuk kali ini 5 liter sahaja. 5 liter saja, bukan 10 liter macam biasa. Dia bermula dengan haji tahun lepas 2014. Bermula daripada situ memang diarahkan untuk dapatkan yang 5 liter sahaja, tak boleh lebih.
tak ada lah. Okey, yang mana barang-barang hadiah ni kita ada masalah stok sikit yang ni buat masa ni kita hanya bagi yang untuk penerbangan bulan 1 sahaja. Yang bulan 2 kita akan bagi kemudian. So mana yang mendaftar dengan cawangan yang lain boleh berurusan dengan yang cawangan tersebut lah kan. Okey, saya terus pergi kepada program umrah. Okey, tahun ni kita ada penerbangan sewa khas Malaysia Airlines iaitu Kuala Lumpur, sektornya adalah Kuala Lumpur, Madinah ataupun Kuala Lumpur, Jeddah. Kalau masuk Madinah maksudnya dia keluar nanti dia akan pergi Madinah ke Mekah, Mekah terus ke Jeddah, Jeddah ke Kuala Lumpur terus. Okey, kalau masuk ke Jeddah dulu dia akan masuk Mekah. So daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah terus ke Kuala Lumpur. Maksudnya kalau yang pergi ke Jeddah, kalau penerbangan charter sahaja, dia akan masuk ke Mekah terus. So maksudnya jemaah semua kena memakai ihram sama ada di KLIA ataupun di dalam penerbangan. Ini tak ada masalah. Selain daripada tu, kita juga ada penerbangan bersiri iaitu Malaysia Airlines. Okey, Malaysia Airlines bersiri, yang ini penerbangan terus. Kita tak ambil Saudi tahun ni kita ambil Malaysia Airlines saja. Ataupun penerbangan transit, kita ada Oman Air, kita ada Etihad Airways dan juga Qatar. Okey, ada yang singgah di Abu Dhabi, ada juga dia ada singgah di Muscat, ada juga singgah di Doha. Dan juga untuk penerbangan umrah ziarah kita panggil, untuk tahun ni hanya kita buat ke Istanbul, Turki sahaja. Kalau sebelum ni kita ada buat ke Kairo ataupun Baitul Maqdis, kali ni tak ada sebab keadaan tak mengizinkan. Nanti kita mati syahid insya-Allah ke sana. Okey. Dan saya akan terus kepada atur cara. Okey. Hari yang pertama, kalau katakanlah tak ada atur cara, boleh minta dengan yang mana berdaftar dengan cawangan tu, boleh minta boleh minta dengan dia orang untuk atur cara ni. Okey, hari yang pertama boleh tengok dekat atur cara masing-masing. Kita kena melaporkan diri di KLIA Aras 5 dan kaunter Tapuan Travel bersebelahan dengan restoran McDonald atau juga Old Town White Coffee. Dua restoran ni. Sebabnya kita punya kaunter yang baru ni di belakang, maksudnya kalau jemaah masuk saja Aras 5 tu, dia akan ada kaunter A sampai ke N, A, B, C, D sampai N, Norway. Okay. Dan saya biasanya akan pergi ke kaunter L, cross kaunter L baru nampak restoran McDonald dan akan nampak kita punya kaunter lah. Tinggi, memang tinggi. Okay. Selepas tu bila kita dah daftar, kita akan diserahkan diberi lencana nama, ID tag adalah tagging untuk bag, tagging untuk dia travel sendiri, pasport dan juga boarding pass ataupun tiket penerbangan. Okey, lepas tu kita akan check in bagasi masing-masing, tapi terlebih dahulu kena ingat barang larangan di dalam bag and carry. Mana yang tak boleh dibawa dalam bag and carry boleh dimasukkan terus dalam bagasi yang besar tu untuk di check in. Selepas tu kita akan ada taklimat ringkas, taklimat keberangkatan. Dekat sini kita akan perkenalkan staf ataupun guru agama yang akan mengiringi grup ni. Kebiasaan dia akan bawa sehingga dia balik pun orang yang sama juga. So dia akan menjadi tour leader lah kepada grup ni. Lepas tu pemeriksaan immigration, status keluar negara kena check juga. Dan juga kita akan menaiki kapal terbang. Kalau penerbangan terus, dia akan memakan masa 8 jam setengah lebih kurang. Kalau penerbangan transit, lebih kurang dalam 10 jam ke atas lah, sebab dia akan transit ni. Okey, ini adalah pasportnya. Kita akan lekatkan stiker Al-Musam kat sini. Al-Musam adalah operator kita kat sana. So jangan buang. Jangan buang sehingga dah balik Malaysia balik baru boleh buang yang ni. Tolong jangan buang, tolong bagi sama. Dan ini adalah lencana yang kita bagi. Dekat belakang ni, dekat ni kita ada nama, gambar, nama, pasport, dia pergi berapa bulan package apa dia ambil, dan juga berdaftar dengan cawangan yang mana. Di belakang lencana kita ada letakkan nombor-nombor telefon yang penting, macam nombor telefon di Malaysia, nombor ofis di Malaysia, di Jeddah, di Madinah, di Mekah. Yang itulah semua kita ada letak kat belakang ni. So
So boleh tolong pakailah, boleh, sebab kita akan bagi sekali dengan lanyard apa semua, tolong pakailah sepanjang semasa berada kat sana. Okey, ini adalah petugas kita di Arab Saudi. Nombor-nombor dia orang ni semua ada di belakang kad tadi, diketuai oleh Haji Muhammad Firdaus bin Yatim. Dia ada orang Malaysia, dia orang Malaysia. Okey, ini adalah barang larangan di dalam beg hand carry yang saya sebut tadi. Okey, di dalam beg hand carry yang 5 kilo ni ataupun beg ni, benda-benda ni semua tak boleh bawa masuk dalam tu. Okey, perfume ni yang melebihi 10 ml. Perlu ingat ubat gigi, berus gigi, gunting atau benda-benda yang tajam atau macam pisau cukur pun tak dapat juga. Walaupun kita kata pisau cukur macam tu pun dia tak bagi juga. Okey, ubat-ubatan dalam kuantiti yang banyak. Maksudnya kalau saya sarankan, kalau yang memang kena makan ubat banyak hari-hari terus, dia perlu bawa lebih kurang dalam 2 ke 3 hari punya kuantiti, letak dalam beg carry. Okey, lepas tu macam serunding, sos cili, dodol, yang ni pun tak boleh berada dalam beg hand carry ni. Dia semua ni, barang ni sebenarnya boleh bawa, tetapi letak dalam luggage bag yang besar, yang tu boleh. Okey, tambah-tambah KLIA sekarang memang very strict. Apabila ada kajian yang MH yang baru-baru ni 370 dengan MH17 semua tu, dia memang very strict. Okay. Dan saya juga ada ingatkan di dalam beg hand carry ni, tolong persiapkan dengan satu persalinan. Yang ni kalau katakanlah flight delay ke apa, kita nak tukar pakaian boleh, tolong persiapkan dengan satu pakaian dekat sini lah, satu persalinan. Okay, ini adalah kaunter kita, memang tinggi, boleh nampak daripada jauh. Okay. Dan kita akan adakan taklimat. Kalau penerbangan charter, kebiasaannya kita akan buat kat pentas. Tetapi kalau penerbangan sendiri, lebih kurang dalam 1 ataupun 2 grup, kita akan buat dekat kaunter saja. Okey, seterusnya urusan immigration dan terus penerbangan ke Arab Saudi lah. Okey, kalau kita masuk Mekah, maksudnya kita akan niat di Qunul Manazil. Sebelum merantasi Qunul Manazil, lebih kurang sejam sebelum tiba di Jeddah. Kalau kita penerbangan kita walaupun turun di Jeddah, tetapi atau cara kita ke Madinah dahulu, janganlah niat ni. Bila dah niat 13 batang larang perkara tu dah berjalan lah. Nanti insyaAllah Ustaz Ali akan terangkan secara detail. Saya masih belum start lagi lah. Okey. Apabila tiba di Mekah ataupun Madinah, Jeddah ataupun Madinah, okey, urusan pemeriksaan immigration beratur mengikut mahram dan orang ketibaan lengkap diisi. Okey, di dalam flight nanti penggara atau penggari akan bagi entry card, dipanggil orang entry card. Okey, yang ni tolong isi. Kalau tak tahu isi boleh panggil kita punya staff lah. Ataupun tiba dekat airport di terminal tu, kita akan bagi masa dulu. Kalau tak ada orang pun bagi tahu dia kita akan dapatkan orang. Kalau dah ada orang tapi tak tahu nak tulis pun boleh minta tolong dia tunjukkan. So saya nak baru ni saya balik bulan 12. Orang tu tak perlu isi sekarang dah. Alhamdulillah. Tak tahu lah kalau saya baru balik bulan 12 ni. Dia kata ada yang isi ni, dia kata wah apa ya. Tak tahu lah. tak tahu sebab saya minta maaf, saya tak tahu yang ni. Terima kasih sekali. Dan saya cuba double check baliklah nanti mana-mana kalau ni boleh bertanya masa dekat airport nanti, masa nak register. Okey, sebab tahun ni dia punya kad rencana dia ada barcode dekat bawah tu sebenarnya. Sama ada kat depan kat belakang saya tak pasti. Mungkin dengan barcode tu kot dia dah tak perlu semua orang. Okey. Tapi beratur mengikut mahram ni memang perlu lagi Okay, maksudnya kalau pergi suami isteri, dia pergi terus sekali 2 dan letak pasport dekat immigration, dia akan ambil pasport tersebut untuk scan lah, tengok detail kita. Okay, selepas tu kita ambil beg besar dekat KLIA, pemeriksaan custom, keluar terminal, urusan muasasah Al-Usam, dan juga menaiki bas dari lapangan terbang ke Mekah ataupun ke Madinah. Okay. Okey, ini adalah orangnya, tapi kalau tak perlu, alhamdulillah lah, dah senang. Maksudnya keluar masuk Ustaz? Keluar masuk, kalau macam tu tak perlu. Okey, dan mana-mana yang akan turun di Jeddah daripada Kuala Lumpur memegang visa umrah, dia akan turun di terminal haji Jeddah.
bukan international terminal lagi. Okey, dan saya difahamkan kalau kadang-kadang dia boleh menjangkau sehingga 8 jam punya proses. So kalau kata ada makanan lebih daripada flight, daripada kapal tu, boleh buat turun lah makanan ke air ke, sebab dalam tempat menunggu tu dia tak ada jual-jual makanan ni. Kesian jemaah semua, sebab pihak Point Travel tak boleh masuk dalam terminal ni. Okey, so dia akan turun daripada pesawat, dia akan ditempatkan tempat menunggu selepas urusan immigration, dan yang ni adalah tempat mengambil bagasi. Okey, di sini saya minta tolong semua jemaah tunggu guru agama ataupun ketua pengirim dekat sini. Jangan keluar terus. Apabila sampai dekat sini, ambil beg masing-masing, tunggu. Apabila kata dapat arahan daripada ketua pengirim ataupun guru agama untuk keluar, baru kita keluar beramai-ramai. Kalau tak, nanti tak tahu kita menghala ke mana. Okey, selepas tu yang ni adalah dia akan scan barang kita. Yang ni pun ini urusan custom sebenarnya. Yang ni saya minta tolong yang pegang beg, biarlah kuncinya bersama dengan dia juga. Sebab kadang-kadang yang tolak beg adalah anak dia, yang kunci dipegang oleh mak dia. Mak dah keluar dah. Tiba-tiba pihak custom Arab Saudi kata, boleh tolong saya nak tengok apa dalam barang dalam beg. Sebab bila dia scan, dia kadang-kadang dia ada benda yang dia rasa perlu ditengok, dia check. Sebenarnya tak ada apalah, serupa alhamdulillah. Tetapi kalau maknya dah keluar, kunci beg tu tak boleh nak buka lah. Itu akan merumitkan keadaan sikit. So minta tolong yang tolak troll itu bersama dengan kunci beg lah. Okey, yang ni Madinah prosesnya sekejap saja, sebab Madinah dia airport yang kecil sebenarnya. Tapi prosesnya tetap sama juga dengan Jeddah, dan terus kita akan keluar terus ke hotel Madinah. Okey, yang ini adalah proses muasasah. Kadang-kadang dia di dalam terminal sendiri, ada yang di luar terminal. So just kalau dia minta pasport, just bagi saja. Okey, selepas tu ambil balik. Kalau dia tak bagi, tolong maklumkan dengan petugas ataupun guru agama. Sebabnya kebiasaannya kita akan dapatkan balik, dan pasport tersebut kita akan kumpul masa dalam bas tu, perjalanan daripada Jeddah nak ke Mekah ataupun Madinah, ataupun di Madinah sendiri, kita akan ambil pasport semua, kita tak bagi jemaah pegang untuk kita simpan, dan kita akan pulangkan balik masa nak balik nanti, sebab kita takut hilang. Okey, saya buat kat sini program terus ke Madinah, tapi saya akan selang-seli yang mana masuk Mekah dulu. Okey, kalau di Madinah saya ambil Anwar Madinah Mawabin lah, yang ini memang semua grup duduk kat sini. Okey, kita akan setibanya kita di hotel, kita akan turun di pintu 1 ataupun pintu 11. Dua pintu ni kebiasaannya. Okey, dan jemaah akan ambil kunci bilik. Dan saya nasihatkan ketua keluarga sahaja pergi ambil kunci bilik, tak perlu ramai-ramai. Kalau keluarga tu ada 5 orang ataupun 10 orang, seorang saja, wakil saja pergi ambil. Okey, dah dapat kunci bilik dan nombor-nombor bilik, tolong tulis dekat bagasi masing-masing, supaya pihak hotel boleh hantar beg tersebut ke bilik yang sebetulnya. Tapi kalau mampu boleh bawa sendiri, saya galakkan. Sebab kadang-kadang dia hantar salah tingkat apa semua kan. So satu hal pula kita nak mencari. Okey, lepas tu dia makan ni adalah di tingkat 1. Okey, kita ada dekat sana, apabila kita sebut saja hotel, waktu makannya memang telah ditetapkan bukan jadual kita sendiri. Ada setengah jemaah tu dia kata saya tak makan lagi, dia dah turun lewat apa semua, tapi dia komplain pasal makan, dia tak dapat makan. Tolong ingatkan waktunya, sebab hotel memang dia ada SOP dia sendiri, standard operating procedure dia sendiri. So tolong patuhi waktunya lah. Okey, dan untuk ketibaan dan juga pelepasan dan juga ziarah apa semuanya di tingkat 1, di ground floor, tingkat kosong, ataupun di pintu 1 dan juga 11. Saya buat benda ni
highlightkan benda ni sebab hotel Anwar Madinah Olympic bertaraf 5 bintang dan hotel ni adalah yang besar. Dia 2 tower, Haram Tower dan Madinah Tower. Ramai jemaah keliru pasal hotel ni sebab dia besar. So tolong apabila dah sampai sana, tolong tengok jalan yang sebetulnya lah. Okey. Esoknya, okey, lupa saya maklum tadi. Apabila nak masuk ke Dewan Makan, kita ada notis makluman. Dekat situ kita akan maklumkan semua program, sama ada di Mekah ataupun Madinah. Di Mekah kita akan maklumkan program ke Mekah, di Madinah kita akan maklumkan program Madinah. Okey. Dan okey, saya nak terangkan balik kalau yang daripada Jeddah ke Mekah, kalau Jeddah ke Mekah tadi, apabila ke Madinah macam yang saya terangkan tadi lah. Tapi kalau daripada Jeddah terus ke Mekah, kebiasaannya prosesnya yang sama sahaja, ikut hotel apa semua, tetapi dia akan mengerjakan umrah terus, ibadah umrah terus. Maksudnya kita akan bagi masa lebih kurang sejam, okey, untuk dia kalau dia nak pergi ke tandas, kita akan bagi dia makan dulu. Lepas tu bagi masa sejam, dia akan berkumpul balik di lobi dan kita akan mengerjakan ibadah umrah secara berkumpulan beramai-ramai. Tetapi andai kata ada jemaah yang nak buat sendiri sebab dia dah berpengalaman, tolong maklumkan dengan petugas ataupun guru agama. Saya takut kita tunggu-tunggu sedangkan dia dah pergi dah pun. Kita call bilik tak ada orang, tetapi sebenarnya dia dah pergi. Tolong maklumkan awal-awal. Yang tu untuk di Mekah lah. Okey, kalau di Madinah esoknya kita akan ada ziarah dalam. Ziarah dalam, okey, yang ni selalunya selepas breakfast lah, sarapan pagi pukul 7 hingga 7.30 bergantung pada atur cara. Okey, berkumpul di 30 pintu 1 ataupun pintu 11. Jadi kita yang ni tolong persiapkan diri dengan air semayang atau wudu, sebab kita akan memberi salam kepada Rasulullah SAW